Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk bab 6, pembahagian sel. Okey, pembahagian sel, apa perlunya? Proses pembahagian sel. Proses pembahagian sel, sel-sel badan adalah sentiasa tumbuh dan juga membahagi dan juga akan mati. Jadi sel-sel yang mati itu perlu diganti. So, sel badan menghasilkan sel baru melalui proses pembahagian sel. Okay, sel-sel yang mati dia nak tumbuh, dia nak membahagi, and then dia mati, and then yang dah mati tu nak diganti. Prosesnya tu adalah melibatkan proses pembahagian sel. Okay, pembahagian sel adalah melibatkan dua peringkat iaitu kariokinesis. Okay, kariokinesis iaitu pembahagian nukleus dan diikuti oleh cytokinesis. Okay, cytokinesis yang melibatkan pembahagian cytoplasma. Okay, cytokinesis untuk pembahagian cytoplasma. Okey, manakala sel badan organisma adalah dibahagi kepada dua jenis iaitu sel soma dan juga sel pembiakan ataupun kita panggil sebagai sel gamet. Okey, so ini adalah proses karyokinesis yang melibatkan pembahagian nukleus. Okey, nukleus akan membahagi terlebih dahulu, kemudian barulah akan diikuti oleh pembahagian cytoplasma yang kita panggil sebagai cytokinesis. Sel organisma ada dua tadi iaitu sel soma dan juga sel gamet. Kita tengok dulu perbezaan antara dua sel ini. Okay, sel soma adalah sel badan selain daripada sel gamet. Contohnya seperti sel kulit, okay, sel otak, sel saraf, sel darah, sel otot dan banyak lagi lah. Okay, so itu adalah sel soma. Manakala sel gamet adalah melibatkan sel pembiakan iaitu sperma bagi lelaki dan ovum bagi wanita. Sel soma adalah terhasil melalui proses mitosis, manakala sel gamet adalah terhasil melalui proses meiosis. Okay, bilangan kromosom, sel soma ni adalah mempunyai kromosom yang diploid, iaitu selnya mempunyai pasangan kromosom. Setiap sel tersebut mengandungi dua set kromosom yang kita panggil sebagai diploid tadi, diploid ataupun 2N. Okay, dalam sel soma manusia, 2N adalah bersamaan dengan 46. So untuk bilangan sel soma ni adalah berbeza bagi manusia, bagi haiwan-haiwan, bagi organisma ni adalah sebenarnya adalah berbeza mengikut organisma. Okey, contoh kalau manusia kita manusia ni ada 46 kromosom. Okey, kromosom haploid bermaksud sel dengan satu kromosom. Jadi sel tersebut tiada pasangan kromosom. Setiap sel adalah mengandungi satu set kromosom yang kita panggil sebagai N ataupun haploid. Haploid tu maksudnya N lah. Okey, so dalam sel gamet manusia contohnya N adalah bersamaan dengan 23. So N ni adalah separuh daripada diploid tadi. Haploid ni adalah separuh daripada diploid. So kalau untuk bilangan sel manusia kita ada 2N adalah bersamaan dengan 46 kromosom. Jadi untuk sel gamet hanya ada 46 bahagi 2 lah. 46 bahagi 2 N adalah bersamaan dengan 23. So setiap manusia ada 23 pasang kromosom ataupun kita kata 46 jumlah kromosom. Okey, so kita lihat dekat sini, ini adalah contoh sel soma yang ada pada manusia. Okey, sel soma adalah bilangan kromosomnya adalah diploid iaitu 2N. Okey, so kita tengok pada contohnya pada sel kulit. Okey, sel kulit apabila kita besarkan, okay, kita tengok kat sini, kita besarkan, kita zoom in kan, masuk ke dalam ni kita boleh nampak sel kulit ni adalah terdiri daripada beberapa lapisan sel. So kita tengok kat sini adalah sel epithelium. Okey, so sel epithelium ni bila kita tengok satu sel epithelium sahaja, kita besarkan, kita zoom in kan ke dalam satu sel epithelium, so kita boleh nampak nukleus dalam satu sel tersebut. Okay, ini adalah satu sel epithelium. And then dalam nukleus ada kromosom. So kromosom di dalam nukleus adalah hadir secara taburan di dalam kromosom. Tapi apabila kita susunkan, sebenarnya kita boleh dapat 23 pasang kromosom. So ini adalah kromosom yang diploid ataupun 2N. Pada manusia kita ada 23 pasang iaitu bersamaan dengan 46 kromosom. Okay. So nampak kat sini kita ada 1 hingga 22 ni adalah kromosom yang akan menentukan organ pada badan kita, dan X ni adalah kromosom seks kita panggil. Okay, itu adalah X ni yang terakhir ni, pasangan kromosom yang ke-23 yang kita nampak X ni, maksudnya saiz dia sama kan. So ini XX, XX. So maksudnya ini adalah karyotype. Okay, susunan kromosom ni kita panggil sebagai karyotype yang ada pada wanita sebab dia XX dekat sini. Pasangan kromosom dia sama. Okay, macam mana kita tahu ni XX dua-dua? Sebab saiz dia sama. Okay, kalau untuk kromosom Y, kita akan nampak salah satu kromosom tu adalah lebih kecil daripada yang satu lagi. So kalau kita nampak saiz dia berbeza tu maksudnya satu X, satu Y. So kalau satu X, satu Y itu adalah lelaki. Untuk sel gamet, bilangan kromosomnya adalah haploid iaitu bilangan separuh daripada induk dia. Contoh apa maksud bilangan kromosom adalah separuh daripada bilangan kromosom pada induk? Okey, so maksudnya adalah kita tengok pada sistem pembiakan pada
manusia, okey, contoh ini adalah diberikan adalah pada wanita lah. So pada ovarinya, okey, di dalam ovari, kita zoomkan dalam ovari, dibesarkan. So kita boleh nampak sel-sel di dalam ovari. Bila kita besarkan dalam sel ovari tu, kita boleh nampak nukleusnya. So nukleus dalam satu sel, kita zoomkan dalam nukleus tersebut, kita boleh nampak kromosom di dalam nukleus. Nampak tak? Kromosom dia tidak berpasang. Kalau tadi kromosomnya adalah berpasang. Okey, kromosom tadi berpasang sebab dia adalah sel soma. Okey, tetapi untuk sel gamet, kromosomnya adalah tidak berpasang. Okay, kita nampak kat sini dia satu je. Tadi dia bercabang macam ni kan. Yang ni satu je. Macam tu je. So macam ni sahaja. Kromosom haploid bermaksud N adalah bersamaan dengan 23. Okey, kita nampak 23 kromosom. Dia tak ada pasangan. Dia tak ada pasangan. Okey. Kalau tadi dia ada setiap satu tu dia ada pasangan dia. Okey, yang ini tak ada pasangan. Okay, next. Inilah kita panggil sebagai diploid. Sel yang diploid, yang ini kita panggil sebagai haploid. So nampak tak? Yang ini berpasangan. Untuk sel yang haploid, dia wujud secara single, satu-satu. Okay. Sama dia ada 23 juga. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita boleh nampak sebenarnya saiz-saiz kromosom tu adalah berbeza. Daripada saiz yang besar jadi semakin kecil. Nampak tak kat sini dia ada XY kan? Satu besar, satu kecil. Bila satu besar, satu kecil bermaksud karyotype ni adalah untuk lelaki. Next, kromosom haploid ataupun sel gamet dan juga diploid adalah pada sel soma. Okay, so haploid, satu salinan setiap kromosom. 3 kromosom adalah tanpa pasangan. Nampak tak? Setiap satu ni adalah satu salinan sahaja bagi setiap kromosom. So ada 3 kromosom tanpa pasangan dekat sini. Okay, kalau diploid, 2 salinan bagi setiap kromosom. So setiap kromosom tu dia ada 2 salinan dia. Okay, jadi 3 pasang kromosom homolog kita panggil. Okay, kromosom paternal dan satu set kromosom maternal. Maksudnya paternal tu maksudnya daripada bapa, maternal tu daripada ibu. Maksudnya kalau kita manusia ni, awak tu adalah gabungan daripada sel gamet, ibu dan ayah. So ibu dan ayah tu dia akan membentuk sel soma. Pada sel soma tu dia akan ada pasangan lah macam ni. Dalam sel diploid, dalam sel diploid satu set kromosom adalah berasal daripada induk jantan iaitu kromosom paternal, daripada kalau kita daripada ayah lah, dan induk betina iaitu ibu, kita panggil sebagai kromosom maternal. Kedua-dua kromosom paternal dan juga maternal mempunyai ciri struktur yang serupa. Serupa bukan sama sebiji seketul, dia serupa. Pasangan kromosom disebut sebagai kromosom homolog. Pasangan kromosom tadi, 1, 2 tadi dia duduk macam ni tu, so itu adalah kita panggil sebagai kromosom homolog. Kromatin. Tadi kromosom homolog dia adalah sepasang macam ni. Kalau dia satu macam ni kita panggil sebagai kromosom sahaja. Duduk sepasang macam ni, ada dua kromosom macam ni, itu kita panggil sebagai kromosom homolog. Kromosom yang menyerupai berbenang halus yang panjang adalah kita panggil sebagai kromatin. So kromatin adalah kromosom yang dalam bentuk berbenang. Kalau kromosom yang lain tu dia dah nampak menebal dan memendek, so kita panggil kromosom. Okey, kromosom homolog adalah satu adalah daripada bapa dan juga satu daripada ibu. So nampak tak kenapa saya kata sama tapi tak serupa? Sebab kat sini A besar dengan B besar, tapi dekat sebelah sini A besar dengan B kecil. Dia boleh jadi juga dua-dua bawa A besar B besar. Nanti kita akan tengok yang ini dalam genetik. Okey, so kromosom homolog adalah sama saiz, sama bentuk, membawa informasi yang sama ataupun gen yang sama. Kalau dibawa maklumat yang sama ataupun gen yang sama, kita kata dia adalah sel yang kromosom yang homolog. Okey, so contoh, satu kromosom daripada paternal tadi dia bawa warna rambut. Contoh A kan. So dekat A ni dia bawa warna rambut. Kat sini pun A besar, dia mesti juga bu. So kalau katakan yang kita kata tak sepadan tu, contohnya kalau ini adalah warna mata, dekat sebelah ni dia bawa warna rambut, tak sama kan. So dia tak akan berpasang, dia tak akan jadi macam tu. Okey, dia tak akan jadi macam tu. Susunan dia adalah kromosom. Okey, dan lagi satu warna rambut ataupun jenis rambut daripada bapa sebelah kiri ni, yang sebelah paternal ni, and then B kecil daripada ibu. So satu lagi kromosom daripada ibu ataupun maternal. Okey, so tengok macam ni lah. Macam saya cakap tadi, kalau kromosom yang homolog, saiz dia mesti sama, jadi dia bawa gen yang sama. Manakala kromosom yang bukan homolog, dia tak boleh macam ni lah. Saiz dia tak boleh berbeza, dan gen yang dia bawa mesti tak boleh berbeza. So yang ini kita panggil sebagai kromosom bukan homolog. Okay, so kalau dia duduk berpasangan, and then dia ada dekat tengah ni yang melekatkan dia, so itu kita panggil sebagai kromatid kembar. Okay, dia ada dekat sini centromer kita panggil. Okay, so centromer ni melekatkan dua kromosom homolog tadi. Okay, so dua kromosom homolog tadi akan melekat di bahagian centromer. So ini kita panggil sebagai kromatid kembar. Okay, so kita tengok dekat sini pembentukan kromosom. So macam mana kromosom terbentuk? So dia adalah daripada susunan asid nukleik. Ingat tak? Kita dah belajar dalam chapter 4. Okay, asid nukleik. So kita baca A bertiga-tiga kan, ATG, ACG, GAT kan. So ini kemudian dia akan bersepadan, bersepatan dengan
dia ada double helix kan. So dia ada double helix, so dia berpasangan lah macam ni. So dia jadilah macam ni. So ini kita panggil sebagai DNA. Okey, DNA kemudiannya akan membentuk nukleosum. Nukleosum tu adalah terdiri daripada DNA dan juga ikatan histone. Okey, ikatan dia namanya ikatan histone. So jadilah bentuk DNA tu jadilah bentuk bulat-bulat macam ni pula. Okay, and then dia akan membentuk kromatin. Kromatin tu adalah berbenang halus yang panjang. Kemudian bila dia menebal dan memendek, kita panggil sebagai kromosom. Okay, so kitaran hidup manusia, okay, katakan kita tengok daripada individu, okay, kita tengok daripada individu. So kita manusia, okay, katakan bapa, ini bapa dan ini ibu. Okay, so bapa ada sel yang diploid, yang mana 2N adalah bersamaan dengan 46 kromosom. Okay, 2N diploid kan. Okay, so and then lagi satu, ibu. Ibu adalah mempunyai sel diploid juga. Sebab organisma mesti wajib adalah sel yang diploid. Okay, setiap organisma wajib adalah sel yang diploid. Okay, so sel diploid pada ibu juga adalah sama, iaitu 2N bersamaan dengan 46 kromosom. Okay, next, setiap organisma boleh menghasilkan sel gamet dia. Maksudnya dia boleh hasilkan sperma dan juga dia boleh hasilkan ataupun dia boleh hasilkan ovum. Okay, jadi bapa boleh menghasilkan sperma melalui proses yang kita panggil sebagai proses meiosis. Okay, jadi dapatlah sel gamet dia iaitu sperma yang bersifat haploid. Okay, N adalah bersamaan dengan 23. 46 bahagi 2 jadilah 23. Okay. Bilangan kromosom pada gamet mesti haploid, wajib haploid. Nanti kita tengok kenapa. Okey, manakala ibu juga juga akan menghasilkan sel gametnya iaitu ovum, okey, melalui proses meiosis menghasilkan ovum yang bersifat haploid iaitu N bersamaan 23. 46 bahagi 2 sama dengan 23. Kemudian berlakulah persenyawaan antara sperma dengan ovum. Okey, and then dia akan membentuk zygote. N tambah N dapat 2N. Okey, N tambah N. N daripada sperma, okey, bersenyawa dengan N daripada ovum. So dapatlah 2N. Okey, jadi 23 campur 23 jadilah 46. So that's why lah kita akan dapat sel yang diploid. Okey, so zygote bila berlaku persenyawaan dia akan menghasilkan zygote. Zygote ni adalah bersifat diploid. Okey, zygote kemudiannya akan bermitosis. Ni zygote. Ni zygote tu maksudnya dia dapat satu sel tau. Kalau yang bentuk macam ni, yang dah banyak macam ni, kita panggil sebagai embryo. Okay, so zygote ni satu sel. Kan tadi dia bersenyawa kan. So dia dapat satu sel yang diploid. And then sel yang diploid tu, satu tu, dia akan membahagi secara mitosis membentuk embryo sampailah dia bentuk jadi bayi. So nak jadi zygote, nak jadi bayi ni, kita ada melibatkan mitosis. Dia melibatkan pertumbuhan. So dia melibatkan pertambahan sel. So jadi sel akan bertambah. Jadi barulah dia boleh nak hasilkan mata, hidung, mulut kan. So dia akan melalui pembezaan dan perkhususan. Okey, so sel yang diploid tadi bila nak membesar, bayi tu nak membesar, nak jadi sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan menjalani proses mitosis. So mitosis, nampak tak, dia adalah melibatkan pertumbuhan. Selain daripada dia nak menambahkan jumlah sel, dia juga terlibat, mitosis juga perlu untuk berlakunya pertumbuhan. So daripada bayi jadilah dewasa. And then kitaran hidup manusia tu berterusan begitulah. Okey, boleh faham? Okey, so kita teruskan 6.2, kitar sel dan juga mitosis. Okay, ingat tadi kita dah tengok sedikit berkaitan dengan mitosis yang mana melibatkan pertambahan sel dan juga pertambahan saiz, maksudnya pertumbuhan. Okay, so kitar sel, turutan kejadian adalah melibatkan penggandaan. Okay, turutan kejadian adalah melibatkan penggandaan DNA serta melibatkan pembahagian sel. Okay, jadi bila melibatkan pembahagian sel, dia akan menghasilkan dua sel anak. Itu kita panggil sebagai mitosis. So kitar sel adalah terdiri daripada interfasa, iaitu melibatkan penggandaan DNA, dan juga fasa M, iaitu pembahagian sel. Okay, interfasa dan juga fasa M. Okay, interfasa adalah terdiri daripada 3 fasa, iaitu G1, S, G2. G1 sel membesar, S replikasi DNA akan berlaku, G2 sel terus membesar dan bersedia untuk melakukan pembahagian sel. Okay, untuk mitosis berlaku. So ini adalah kitar sel. Okay, ingat dia bermula daripada G1 diikuti oleh S, kemudian G2 dan kemudian akan masuk kepada fasa M. Fasa M adalah melibatkan mitosis dan juga cytokinesis. Okay, so kitar sel ada interfasa dengan fasa M. So interfasa ada 3 fasa, G1, S dan G2. Fasa M melibatkan mitosis dan juga cytokinesis. Interfasa.
Okey, apa yang berlaku semasa fasa G1? Okey, pada masa fasa G1, sel akan membesar menyebabkan komponen sel seperti mitokondria dan juga jalinan endoplasma akan dihasilkan. Okey. Protein untuk kegunaan kitar sel adalah disintesis pada ketika fasa G1 ini. Okey, proses untuk kegunaan kitar sel. Okey, nukleus kelihatan besar semasa fasa G1. Kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Ingat tak kromatin tu bentuk apa? Bentuk berbenang. Okey, berbenang yang panjang. Itu adalah bentuk kromosom dalam keadaan berbenang, kita panggil sebagai kromatin. Kemudian diikuti oleh fasa S. Fasa S adalah melibatkan sintesis DNA. Okay, S ni melibatkan sintesis. So, sintesis apa? Sintesis DNA. So, DNA dalam nukleus akan menjalani replikasi. Okay, replikasi. So, setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatid yang seiras. Ingat tak dua kromatid seiras tu? Maksudnya kromatid tu apa? Kromatid tu dia duduk dalam keadaan macam ni. And then dekat tengah dia ada centromer. Okay, dikenali sebagai kromatid kembar. Okey, kedua-dua kromatid adalah merupakan salinan molekul DNA yang sama yang berpaut pada centromer. Fasa S. Okay, yang ni fasa S tadi. Okay, salinan molekul DNA yang sama daripada satu kromatin tadi. Okay, kemudian dia akan menjalani replikasi DNA. Okay, menghasilkan kromatid kembar. Okay, nampak dia jadi dua set kromosom. So dekat tengah dia ada berpaut pada dia yang memautkan dua-dua kromosom ataupun kromatid kembar ni adalah centromer. So dekat tengah ni namanya centromer. Okay, fasa G2, fasa yang terakhir dalam interfasa. Sel akan terus membesar dan sel kekal aktif secara metabolik. Okay, maksudnya dia metabolisme pada masa ni adalah tinggi. Okey, sel akan mengumpulkan tenaga untuk membuat persiapan terakhir bagi memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Okey, so selepas peringkat interfasa, sel akan memasuki fasa M. Okey, so ini adalah keadaan semasa fasa G1 sehingga fasa G2. Okay. So fasa G1, parent cell dia kita nampak adalah dalam keadaan kromatin, berbenang sahaja. And then bila dia dah bersedia untuk masuk kepada fasa M, dia dah dalam keadaan kromatid kembar. Okay, dia dalam keadaan kromatid kembar. Dia dah ada melekat macam tu. Okay, kromatid kembar lah kita panggil. Okay, kemudian dia akan masuk kepada fasa M. Nampak tak apa perbezaan antara kromosom pada fasa G2 dengan fasa M? Beza dia adalah untuk G2 ni, okay, kromosom dia panjang, okay, manakala untuk fasa M, kromosom dia dah memendek. Bila kromosom dah memendek, awak kena tahu dia dah masuk fasa M. Okay, and then dia akan hasilkan dua sel anak, daughter cell, okay, dua sel anak, cytokinesis berlaku, terdapatlah dua sel anak. So, setiap sel anak tu akan dapat kromatin, okay, dia dalam keadaan kromatid ataupun kromatin. Bila dah panjang macam ni maksudnya kromatin lah tu. Kalau dia masih pendek kita panggil kromatid. Okay, fasa M. Fasa M adalah terdiri daripada mitosis dan juga cytokinesis. Mitosis melibatkan 4 fasa. Okay, 4 fasa. Yang pertama adalah profasa, yang kedua adalah metafasa, diikuti dengan anafasa dan juga terakhir adalah telofasa. So ada 4 P, M, A, T. Pemite. Okay, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. So untuk mitosis dia ada 4 fasa ini. Okay, definisi mitosis. So apa maksud mitosis? Mitosis adalah proses pembahagian nukleus sel induk daripada 1 menjadi 2 nukleus. Okay, sel induk ada 1 nukleus sahaja, kemudian dia membahagi menjadi 2 nukleus. Itu adalah proses mitosis. Okay, setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan juga kandungan genetik yang sama dengan nukleus induknya. Okay, so fasa M adalah melibatkan dekat sini. So dia ada mitosis dan juga cytokinesis. Okay, interfasa tadi dia dalam keadaan kromatin, and then dia dah bersedia nak masuk kepada fasa mitosis. Dia akan pada G2 ni akan berlakunya pembentukan jadi kromatid kembar kan, and then dia akan menebal dan memendek. Kita akan nampak jelas dalam mikroskop. Kalau kita tengok, kita akan nampak jelas dalam mikroskop tu, maksudnya kromosom dia menebal dan memendek. So ini adalah rajah untuk fasa M. Okay, bermula daripada profasa, okay, diikuti oleh metafasa, kemudian anafasa dan juga telofasa. Kemudian telofasa akan diikuti oleh cytokinesis. Okey, apa yang berlaku semasa fasa profasa? Okey, profasa di dalam nukleus kromatin akan mula memendek. Okey, kromatin akan mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom. Okey, jadi struktur kromosom pada masa profasa ni dia dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya. Kita nampak tebal. Okey, kromosom kelihatan terdiri daripada 2 berbenang yang seiras yang disebut sebagai kromatid kembar. Okey, kedua-dua kromatid adalah terikat di centromer. Membran nukleus pada masa profasa, membran nukleus akan terurai
Okey, membran nukleus terurai, sebab itulah gambar rajah tadi awak nampak, gambar rajah tadi dia tak ada membran nukleus. Maksudnya kromosom dia tidak berada di dalam membran nukleus sebab membran nukleusnya sudah terurai. Dan juga selain daripada membran nukleus terurai, nukleolus juga turut menghilang. Okey, nukleolus turut menghilang. Centriole akan berpindah ke kutub yang bertentangan. Ingat tak dalam organel, kita dah belajar dalam bab 2 organel, ada organel yang kita panggil sebagai centriole. Centriole ni adalah yang terlibat dalam pembahagian sel, mitosis dan juga meiosis. Okay, centriole akan berpindah ke kutub yang bertentangan. Ingat tak, centriole tu dia ada berpasangan kan? So dia akan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Ke kiri, ke kanan ataupun ke atas, ke bawah. Okay. Centriole ni akan membentuk gentian gelendong. Okay, so gentian gelendong akan mula terbentuk pada akhir profasa. Okay, next. Profasa, gambar rajah dia macam ni, cara nak melukis dia. Okay, so kita lukiskan membran nukleus dia mula terurai. Jadi kita lukiskan membran nukleus dia terputus-putus begini. Okay. Kalau tak ada terus pun boleh, tapi lebih tepat adalah awak lukis macam ni lah. Okay, dia punya membran nukleus dia mula terurai. Jadi kita lukis putus-putus macam ni. Okay, and then ini adalah kromatik kembar. Okay, dan juga nukleolus dia mula menghilang. Awak nak lukis nukleolus tak ada terus pun boleh, ataupun ada tetapi boleh juga kita nyatakan. Okay, nukleolus mula menghilang. Okay, and then centroma mengikat kromatik kembar. So dekat tengah ni adalah centroma dia. So ini adalah kromatik kembar. Okay, kemudian ada cytosol dekat sini. Okay, and then centriole akan bergerak ke kutub yang bertentangan. So setiap centriole tu akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okay, kemudian gentian gelendong akan terbentuk pada fasa profasa. Ni gentian gelendong, kita lukis macam ni. Okay, dan ini adalah dia punya membran plasma. Okay, kemudian fasa yang seterusnya adalah fasa metafasa. Semasa metafasa, centriole adalah berada di kutub sel yang bertentangan. Okay, centriole dah sampai dekat kutub sel yang bertentangan kan. Akhir profasa tadi dia dah mula keluarkan gentian gelendong dia. So gentian gelendong akan menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Okay, gentian gelendong yang terhasil daripada centriole tadi, dia akan pergi kepada kromosom dan dia akan tembus, dia akan melekatkan pada sentroma kromatik kembar tadi ataupun kromosom tu. Okey, itu dia akan berada dekat sentroma dia, sentroma dia yang tengah tadi tu kan. Okey, so bila dia lekatkan dekat situ, bila kromosom tu berada pada gentian gelendong, so gentian gelendong tu akan datang daripada contoh kiri dan kanan kan. So dia datang macam ni. Kromosom tadi akan boleh berada dekat tengah sel. Tengah sel, okey, tengah sel ataupun dekat tengah sel tu kita panggil sebagai satah khatulistiwa. Okay, so gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. So once awak tengok gambar rajah tu ataupun diagram tu adalah menunjukkan kromosom yang tersusun dekat tengah, okay, dalam satu barisan. So bermaksud itu adalah semasa fasa metafasa. Okay, metafasa berakhir apabila sentroma mula membahagi. Okay, sentroma yang tengah tadi tu kan, dia mula membahagi. Itu kita panggil sebagai akhir metafasa. So nampak gambar rajah dia, metafasa tersusun di satah khatulistiwa. Okey, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, semasa metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, nak tahu macam mana kita tengok gambar rajah tu, kromosom dia tersusun berbaris elok je macam ni dekat tengah sel. Tengah sel tu namanya satah khatulistiwa. So gentian gelendong yang menetapkan kromosom di satah khatulistiwa. So kalau nak lukiskan gentian gelendong ni, sebenarnya kita kena lukiskan dia berada dekat tembus ni, menembusi pada sentroma dia. Okay, menembusi pada sentromanya. Okay, and then central berada di kutub sel bertentangan. Sentroma dekat tengah ni, cytosol bahagian sini. Okay, kemudian membran plasma yang ini. Okay, fasa yang ketiga dalam mitosis adalah fasa anafasa. Sentroma mula pada akhir metafasa tadi, sentroma mula membahagi kan. So pada fasa anafasa ni, sentroma dia dah terbahagi dua. Okay, dia dah terbahagi dua. Okay, jadi apa yang berlaku kalau sentroma membahagi dua? Kromatik kembar tadi kan dia duduk macam ni kan. So kromatik kembar tu akan dia ada dekat tengah ni, dia ada dekat tengah ni, dia ada sentroma kan. So sentroma dia mula membahagi, jadi dia dah terbahagi. Okay, so kromatik kembar akan terpisah. Okay, so kromatik kembar terpisah. So gentian gelendong memendek dan mengecut. Sebab dah tak ada kromosom yang melekat dekat dia kan. So gentian gelendong mula memendek dan mengecut. Okay, kromatik kembar akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Sebab apa? Sebab gentian gelendong tadi memendek dan mengecut kan. So centriole kan ada dekat tepi ataupun dekat
kutub sel yang bertentangan. Kalau contohnya dekat tepi kiri kanan, okey, gentian gelendong tu akan tertarik ke arah sentral kan. So bila dia tertarik tu, bila dia memendek, dia mengecut tu, pada masa yang sama dia akan tarikkan kromatik kembar. So sebab itulah kromatik kembar kita kata tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okey, tertarik ni adalah perkataan yang wajib. Sebab dia tertarik tu maksudnya bila gentian gelendong tu memendek dan mengecut, gentian gelendong tu mengecut tu yang menyebabkan kromatik tu boleh bergerak sekali. Dia tertarik sekali ke kutub sel yang bertentangan. Faham tak? So anafasa berakhir apabila kromatik dah sampai ke kutub sel yang bertentangan. Gambar rajah dia macam ni. Okay, so anafasa kita dah lukiskan sel tu, kita lukiskan dia dah macam ada belahan tau dekat sini. Belahan yang kita panggil sebagai pencerutan. Okay, dah mula mencerut dekat sini, belahan pencerutan. Okay, ataupun cleavage furrow dalam bahasa Inggeris dia. Okay, so ini adalah membran plasma. Okay, kalau awak nampak dekat sini, dia punya central dekat sini kan. So central yang hasilkan gentian gelendong. Okay, so jadi apabila gentian centroma dah mula membahagi, centroma dah terbahagi dua. Jadi gentian gelendong ni akan mengecut dan memendek dan mengecut. So bila dia memendek dan mengecut tu, dia akan kembali ke arah central ni. So bila dia memendek dan mengecut, nampak tak? Dia punya gentian gelendong tu terlekat dekat sentroma dia. Nampak tak? Sentroma dia melekat dekat gentian gelendong. Jadi bila gentian gelendong ni tertarik, mengecut dan memendek, jadi kromatik kembar ni yang dah terpisah tadi, dia akan tertarik ke arah kutub yang bertentangan. So kalau ini kiri kanan. Okey. So inilah gambar rajah dia. Okey, cara kita nak lukiskan. Okey, telofasa. Okey, pada fasa telofasa, kromatik sudah sampai di kutub yang bertentangan. Okey, di telofasa ni pada masa ni dah dikenal, kromatik tu pada masa ni dah dikenali sebagai kromosom anak. Okey, so dia berada di setiap kutub sel, mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Okey, kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula. Akhir telofasa, kromosom tadi kan dia dah menebal memendek kan. So kita nampak jelas dalam mikroskop cahaya kan. So bila akhir telofasa, dia akan mula memanjang balik. So dia akan jadi berbenang halus yang kita panggil sebagai kromatin. So dia akan membentuk berbenang halus kromatin semula. Nukleolus akan terbentuk semula. Gentian gelendong akan menghilang. Okay, gentian gelendong dah tak ada masa ni, menghilang dah. Okay, membran nukleus yang baharu akan terbentuk. Okay, diikuti oleh proses cytokinesis. Dia akan diikuti oleh proses cytokinesis pada akhir telofasa. Okay, so ini adalah telofasa punya diagram. So macam mana nak lukis? Kita mesti lukiskan ada bahagian belahan pencerutan yang lebih jelas. Tadi kita macam lukis sikit je belahan cerutan tu kan. Yang ni kita lukis ke dalam lagi tapi belum terpisah sepenuhnya. Okay, sebab ini masih belum berlakunya cytokinesis. Okay. Okay, kita lukiskan tapi dia mencerut dekat sebahagian ni. And then setiap satu akan ada set kromosom yang sama banyak. Okay, so membran nukleus yang baharu akan terbentuk. Kita dah lukis membran nukleus. Okay, so gentian gelendong kita boleh lukis central sahaja tanpa gentian gelendong pun boleh, ataupun kita lukis gentian gelendong yang pendek macam ni pun boleh. And then kromosom anak kita boleh lukiskan dia memanjang, okay, dan dia dah bentuk kromatin. Okay, so ini sentroma dia, yang ini adalah dia punya kromosom, okay, ataupun kromatid. Okay, dia punya kromatid. Okay, so kromatid ataupun kromatin. Kromatin bila dia dah jadi berbenang. Okay. So apabila melukis, pastikan kalau macam daripada awal dia dah lukiskan kromosom yang berlainan saiz dan berlainan warna, ataupun berlainan dia ada lorek dan ada yang tak ada lorek, awak kena tahulah cara nak melukis dia. Okay? Nanti saya akan buat video yang menunjukkan cara nak melukis setiap fasa ni. Okay? Okay, so ini adalah mitosis yang berlaku pada hujung akar. So apabila kita zoomkan dekat hujung akar ni, hujung akar tu adalah di bahagian meristem. Sebab bahagian meristem tu adalah bahagian yang aktif membahagi. So bahagian tu adalah zon pembahagian sel kan. So pada bahagian zon pembahagian sel ni berlakunya mitosis. So nampak tak? Dia ada pada sel yang berbeza, dia ada kita panggil kita nampak tak sama. So kalau yang kita nampak jelas, macam yang ni tersusun. Ini pada fasa apa? Ini adalah fasa metafasa sebab tersusun sebaris di satah khatulistiwa di tengah sel. And then ini adalah fasa anafasa macam ni. Okay, macam ni. So ini adalah jadi ini adalah fasa telofasa. Okay, yang ni dia baru mula bergerak tu, itu baru anafasa. Okay, yang ini. Okay, profasa bahagian yang kita nampak jelas dia duduk dekat dalam nukleus. Okay. So mitosis dalam haiwan. So ini adalah ringkasannya lah. Okay, bermula daripada interfasa. So kita nampak gambar rajah, kalau kita tengok dalam mikroskop cahaya, kita nampak tak berapa nak nampak jelas kromosomnya sebab dia dalam keadaan kromatin ataupun berbenang halus panjang. Okay, bila masuk kepada profasa, kita dah mula nampak nukleus dia. Okay, kita dah mula nampak dia punya kromosom. Okay, and then kromosom dia lagi jelas kan. So ini kromosom tersusun di satah khatulistiwa sebaris. So ini metafasa.
Yang ni dia dah mula bergerak. So ini adalah fasa anafasa dan yang ini adalah telofasa. Okey, dah sampai ke kutub yang bertentangan adalah telofasa. Okey, so mitosis dalam sel tumbuhan. Okay, tadi kita dah tengok mitosis dalam sel haiwan. So untuk mitosis dalam sel tumbuhan, dia berbeza sedikit daripada sel haiwan kerana sel tumbuhan tidak mempunyai sentral. Jadi macam mana boleh nampak kat sini, still dia masih ada gentian gelendong dia. Okey, walaupun tak ada sentral dalam sel tumbuhan, gentian gelendong yang dihasilkan dalam sel tumbuhan tu adalah dihasilkan oleh centrosome. Centrosome ni dia ada betul-betul dekat luar dekat luar daripada nukleus membran dia, nukleus envelope dia ataupun nukleus membran dia. Betul-betul dekat luar ni dia ada centrosome kita panggil. So centrosome itulah yang boleh menghasilkan gentian gelendong semasa proses mitosis dalam sel tumbuhan. Okay, and then sel tumbuhan juga beza dia dengan sel haiwan adalah sel tumbuhan dia ada dinding sel. Okay, jadi sel tumbuhan tidak boleh mencerut. Okay, nampak tak? Sel tumbuhan tidak boleh mencerut. Jadi macam mana sel tumbuhan nak jadi dua sel? So dia akan membentuk plat sel dekat tengah ni. Okay, ini kita panggil sebagai plat sel. Okay, yang mana plat sel ni dia akan berbentuk daripada tengah, kemudian dia akan pergi ke hujung, semakin ke hujung dan dia akan jadi itu semasa proses cytokinesis pada sel tumbuhan lah. So dia akan jadilah dua sel anak. Okey, so ini adalah kita lihat dalam mikroskop lah. Kita boleh tengok kat sini, ini dalam mikroskop. Okey, ini adalah fasa interfasa. Yang ini fasa apa? Kita nampak jelas dalam mikroskop kan. So ini fasa profasa. Okey, yang ini kita nampak dia tersusun pada satah. Kita nampak dia berbaris. So ini adalah fasa metafasa, and then seterusnya adalah fasa ini adalah anafasa. Okey, dia dah sampai dekat ataupun dia dah bergerak ke kutub bertentangan. Yang ini dia dah sampai betul-betul dekat kutub yang bertentangan. So ini adalah fasa telofasa. Okey, kita dah dapat dua sel anak dah terbahagi sepenuhnya dekat sini. Okey, ini satu sel anak, ini lagi satu sel anak. So ini adalah proses cytokinesis. Okey, fasa M adalah melibatkan mitosis dan cytokinesis. So akhir telofasa akan diikuti oleh cytokinesis, yang mana yang mencerut tadi kan dia duduk dalam keadaan macam ni. Okey, dia duduk dalam keadaan macam ni. Okey, and then dia akan terbahagi sepenuhnya jadi dua. Bila dia terbahagi sepenuhnya jadi dua, itu prosesnya namanya adalah proses cytokinesis. Okey, tadi kita dah tengok gambar rajah untuk mitosis pada sel haiwan dengan sel tumbuhan. So ini adalah perbezaan mitosis dan juga cytokinesis yang berlaku pada sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okay, sel tumbuhan tidak mempunyai sentral macam saya cakap tadi, namun begitu masih berupaya membentuk gentian gelendong. Okey, semasa mitosis. Okey, cytokinesis adalah melibatkan pembahagian cytoplasma. Okay, yang ni tadi dia boleh menghasilkan sentral daripada centrosome dia. Centrosome tu adalah struktur yang ada betul-betul dekat luar nukleus membran dia. So cytokinesis adalah melibatkan pembahagian cytoplasma selepas nukleus terbentuk pada akhir telofasa. So cytokinesis pada sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, cytokinesis dalam sel haiwan adalah bermula apabila membran plasma mencerut. Okey, so, apabila membran plasma mencerut, dia akan mencerut dari tengah sel, Okey, then dia akan bahagi dua. So di antara dua nukleus tadi, so microfilament di tengah di tempat pencerutan tu akan mencerut. Okey, menyebabkan sel tadi mencerut dan terputus menjadi dua sel anak. Okey, so ini belahan pencerutan dia. So ini namanya microfilament tadi. Okey, microfilament dekat tempat pencerutan tu akan mencerut. So gelang pencerutan oleh microfilament. So yang microfilament inilah yang akan menyebabkan dia membentuk gelang pencerutan tu. So berlakulah pembahagian cytoplasma yang menghasilkan dua sel anak. Tetapi untuk sel tumbuhan dia akan membentuk plat sel. So siapa yang membentukkan plat sel tu? So dalam sel kan dia ada vesicle. So vesicle tu dia akan berkumpul dekat tengah sel ni. Okay, dia akan bermula daripada tengah pergi ke hujung. Okay, so vesicle akan membentuk plat sel. So plat sel ni akan mula terbentuk daripada tengah, okay, dan ke sisi. So jadilah dinding sel yang baharu. So dapatlah dua sel anak. Okay, cytokinesis dalam sel tumbuhan bermula apabila vesicle terbentuk, bercantum membentuk plat sel di bahagian tengah sel. Okay, dia akan mula daripada tengah ke atas macam tu, ke hujung macam tu. So plat sel akan dikelilingi membran plasma dan bahan dinding sel yang baharu. So once dia dah sampai ke hujung, so dia akan mula bentukkan membran plasma dan juga dinding sel yang baru. Okey, dia terbentuk di ruang antara plat sel tadi. So plat sel akan berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. So pada akhir cytokinesis, gentian selulosa akan dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel yang baharu bentuk tadi. So dua sel anak akan terbentuk. Setiap sel anak adalah bersifat diploid. Okey, keperluan mitosis. Kenapa sel perlu bermitosis? Okay, so yang pertama adalah perkembangan untuk perkembangan embryo dan juga pertumbuhan organisma.
Okay, mitosis akan memastikan berlakunya pertambahan sel yang pesat boleh berlaku. Jadi sel yang asalnya satu zygote sahaja, dia akan jadi embrio, jadi banyak sel, jadi embrio, and then juga perlu untuk pertumbuhan organisma. Maksudnya daripada embrio tadi dia boleh bentuk jadi bayi, and then dia boleh jadi membesar menjadi remaja, kanak-kanak remaja, and then dewasa. Okay. And then yang kedua, keperluan mitosis bagi cicak adalah cicak tu kan dia boleh menjana semula dia punya ekor. So macam mana boleh menjana semula ekornya tu? Melalui proses mitosis. So penjanaan semula pada ekor cicak, okay, apabila ekor cicak terputus, dia akan jana semula ekor yang baharu, okay, bagi menghasilkan ekor yang baharu melalui proses mitosis ini. Kecederaan pada manusia, okay, bila kita cedera, mitosis boleh menghasilkan sel baharu bagi menggantikan sel-sel yang mati ataupun sel-sel yang dah rosak bila kita cedera tu. Okay, Hydra, bagi Hydra, mitosis ni membantu untuk menghasilkan individu baharu melalui pembentukan tunas. Hydra ni dia bertunas tau, so dia akan hasilkan tunas, dan tunas dia tu akan jadi organisma yang baru. So, aplikasi mitosis dalam bidang perubatan dan pertanian. So, dalam bidang pertanian, mitosis adalah digunakan dalam teknik pengkulturan tisu tumbuhan. So, teknik culture tisu ni adalah penting untuk kita punya industri. Okay, kenapa? Sebab tisu culture ni boleh menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induk dia. So anak-anak pokok ni kita boleh hasilkan dalam jumlah yang banyak pada masa yang singkat tanpa melibatkan proses persenyawaan. That's why lah penting perlunya pengkulturan tisu, sebab kita boleh hasilkan banyak anak pokok. Jadi bila banyak anak pokok, kita boleh dapat banyak lah hasil dia. Okay, so terapi sel stem ini dalam bidang perubatan lah. So terapi sel stem ni adalah menggunakan sel stem daripada sumsum tulang. Okay, sumsum tulang, dalam sumsum tulang kita ada sel stem. Sebab sel stem ni adalah sel yang aktif membahagi. So sel stem ini boleh digunakan untuk merawat rawan yang rosak. So rawan tu ada dekat mana? Antara tulang yang bergerak, contohnya dekat lutut, dekat siku. Okay, ada tulang tu, dekat hujung tulang tu dia ada satu lapisan yang melapisi dia macam cushion. Bila kita menggerakkan tulang tu, dia tak menyebabkan geseran yang kuat lah. So rawan ni lama-lama boleh rosak, terutama sekali orang yang dah semakin berumur, berusia kan. So rawan ni boleh rosak. Okay, so kita boleh gantikan rawan yang rosak, kita boleh rawatkan rawan yang rosak tadi dengan menggunakan terapi sel stem daripada sumsum tulang. Okay, yang ini teknik pengkulturan menggunakan sel stem daripada haiwan, kemudian dikulturkan di dalam makmal bagi menghasilkan daging. Okay, so ini adalah keperluan mitosis tadi. Okay, kita nak tunjukkan Hydra. So ini adalah Hydra tadi. So Hydra ni nampak tak dekat tepi-tepi ni dia ada yang kecil-kecil ni kan. So ini adalah dia punya Hydra yang baru. Kita panggil melalui proses pertunasan. So dia buat proses mitosis lah, pertunasan tu. Okay, ini bila kita cedera. Okay, bila kita cedera, kita nak hasilkan, kita nak baiki tisu-tisu yang rosak kat sini. So melalui proses mitosis. And then ini perkembangan embrio. Okay, daripada zygote. Okay, kemudian dia jadi embrio 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ni sampailah bentuk bayi. Okay, and then ini adalah pada cicak. Okay, cicak nak hasilkan ekor dia melalui penjanaan semula tu adalah melalui proses mitosis. So yang ini adalah untuk hasilkan daging. Ini adalah daripada sumsum tulang tadi untuk merawat rawan yang rosak.